Boleh dengar suara saya? Jelas? Okey. Mencari timbul si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam sesi bicara karya cerpen pada hari ini. Okey, hadirin sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Maya binti Mazlan selaku moderator pada hari ini. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini. Okey, kita silakan panel yang pertama untuk memperkenalkan diri. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okey, nama saya Nurhanina binti Nur Azam selaku panel pertama anda pada hari ini. Saudari Nurhanina, sihat? Alhamdulillah sihat. Moderator kita sihat ke? Alhamdulillah, saya pun sihat-sihat saja. Okey. Baiklah, terima kasih Saudari Nurhanina. Okey, seterusnya kita persilakan panel kita yang kedua untuk memperkenalkan diri. Hai, nama saya Nurul Kamarina binti Sulaiman. Saya sebagai panel kedua pada hari ini. Okey, Saudari Kamarina dah makan? Alhamdulillah dah makan, dah kenyang. Alhamdulillah. Okey, nampak berseri-seri. Okey. Bukan Saudari Kamarina je, panel-panel lain pun berseri-seri juga. Okey. Dan yang terakhir, saya persilakan panel kita. Saya Nur Batisha Bakis binti Muhammad Rashidi, panel ketiga pada hari ini. Okey. Nampaknya semuanya ceria, bersemangat. Okey. Untuk kita. Semangat. Okey, ya. Okey. Baiklah, pada hari ini kita ada satu agenda di mana kita nak mengupas sebuah cerpen iaitu karya yang dihasilkan oleh sastrawan negara. Okey. Jadi maknanya karya ni bukan biasa-biasa. Karya ni dia ada satu nilai istimewa dalam karya ini. Okey. Karya itu bertajuk Sehari Dalam Hidup Jinggat. Okey. Terlebih dahulu saya ingin memberi sinopsis ringkas tentang buku ini, tentang cerpen ini. Cerpen ini adalah salah satu cerpen daripada buku antologi cerpen karya Anwar Ridwan iaitu Jika Esok Tiba. Okey, buku ini adalah kumpulan cerpen dan dalamnya ada 15 buah cerpen dan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, dan dalam 15 cerpen tu kita pilih satu cerpen iaitu Sehari Dalam Hidup Jinggat. Okey. Baiklah, mesti pada kita tertanya-tanya apa istimewanya cerpen ini kan? Dan kalau kita tengok daripada tajuk Sehari Dalam Hidup Jinggat, apa yang terjadi sebenarnya dalam satu hari tu dalam hidup jinggat tu? Nampak misteri kan? Okey, nanti kita akan kupas dengan lebih lanjut. Okey. Sinopsisnya adalah tentang cerita kehidupan dan pandangan orang Semenanjung khususnya kepada masyarakat Bumi Kenyang di Sarawak. Okey, seperti yang kita tahu mereka ni adalah golongan primitif yang kebanyakannya kita masih berfikiran mereka ni hidup dalam keadaan yang mundur, tidak dalam kemodenan dan masih mengamalkan perkara-perkara yang agak Kuno. macam kuno. Ya, betul. Itu yang saya nak cakapkan tadi. Okey, baiklah. Okey, dan pada hari ini dalam cerpen ini kita akan kupas tentang tiga aspek iaitu tema, persoalan dan nilai. Okey. Nampaknya panel kita sudah bersedia. Saya ingin mengajukan soalan kepada panel kita yang pertama iaitu Saudari Nurhanina. Baiklah, pada pendapat panel kita yang ini, apakah tema yang ingin diketengahkan dalam cerpen ini? Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Saudari Mariam Mazlan selaku moderator kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam biru warna saya ucapkan kepada semua sidang hadirin yang dihormati sekalian. Okey, sebelum meneruskan forum pada hari ini, izinkan saya untuk menghuraikan sedikit takrif tentang apa itu tema. Okey, seperti yang kita tahu, setiap penulisan pasti ada satu tema yang kita ketengahkan atau kita jadikan dia sebagai idea utama untuk kita bina penulisan sama ada dari segi cerpen, puisi, novel, karya bertulis dan pelbagai jenis kisah lagi. Okay, tema juga merupakan perkara terpenting yang dilihat oleh pembaca sesuatu artikel. Okay, jika temanya menarik, ia akan memberi nilai yang lebih kepada penulisan serta dapat menarik minat pembaca untuk terus membaca penulisan kita. Okay, dalam karya sastra, pengertian tema
ialah idea utama yang mendukung karya sastra sebagai struktur semantik dan abstrak yang berulang kali ditimbulkan oleh penulis melalui motif dan biasanya dilakukan secara tersirat. Tema boleh berbentuk isu moral, etika, keagamaan, sosial budaya, teknologi dan yang berkait rapat dengan masalah kehidupan. Tema juga boleh berbentuk pandangan atau idea yang ingin diketengahkan atau yang ingin diselesaikan oleh penulis. Baiklah. Dari segi penerangan tentang tema sebentar tadi, jadi adakah dalam satu karya itu ada berapa tema yang diketengahkan oleh seseorang penulis? Dan bagi pendapat Saudari Nurhanina, apa tema yang ingin diketengahkan dalam cerpen Sehari Dalam Hidup Jinggat ini? Terima kasih moderator. Untuk soalan pertama, moderator kita ataupun semua panel sedia maklum bahawa setiap cerita atau penulisan hanya mempunyai satu tema yang dasarlah yang akan digunakan oleh semua penulis. Berdasarkan cerpen Sehari Dalam Hidup Jinggat ini, saya boleh mengeluarkan satu tema, yakni tentang kebudayaan berdasarkan jalan cerita cerpen itu. Tema ini dikeluarkan daripada jalan cerita cerpen di mana penulis cuba untuk mengetengahkan tentang kebudayaan sesuatu kaum di Sarawak berdasarkan jalan cerita tersebut kerana kita cakap penulis cuba mengetengahkan mengetengahkan apa yang ingin disampaikan melalui penulisan ini dari segi kebudayaan di mana ia berkembang seiring dengan kemodenan zaman sekarang. Terima kasih Saudari Nurhanina atas penjelasan yang sangat jelas tentang tema, dan saya harap panel kita yang lain, Saudari Nurhanina dan Mbak Tisha jelas ya tentang penerangan tema sebentar tadi. Jelas. Baiklah. Terima kasih Saudari Nurhanina. Seterusnya kita serahkan kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Nur Kamarina. Saya ada persoalan. Kalau tadi tema hanya satu saja dalam sebuah cerpen, tapi saya yakin untuk persoalan ada banyak persoalan yang dalam sesebuah cerpen. Jadi saya minta Saudari Nur Kamarina untuk memberikan penerangan tentang persoalan dalam cerpen yang kita kupas pada hari ini. Terima kasih kepada Cik Moderator kita hari ini, iaitu Maria Mazlan. Saya akan mengupaskan dan menerangkan mengenai persoalan yang terdapat dalam cerpen Sehari Dalam Hidup Jinggat. Sebelum itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel kita pada hari ini. Baik, berdasarkan kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, perkataan persoalan bermaksud sesuatu yang dipersoalkan, masalah, perbicaraan ataupun perbahasan. Melalui cerpen yang dikaji kita pada hari ini, iaitu Sehari Dalam Hidup Jinggat, saya telah mengkelaskan dan terdapat 3 persoalan. Yang pertama, persoalan pandangan negatif terhadap kemodenan. Kemodenan yang dimasukkan dalam persoalan ini ialah mengenai kemodenan transport moden. Dalam cerpen ini, umpamanya bot. Hal ini dikatakan demikian kerana Jinggat berpendapat sampai kecil mereka lebih ekonomi asli dan menggambarkan keturunan dalam hidup kaum mereka, iaitu kaum orang asli di Sarawak. Walau bagaimanapun, tiada alternatif lain yang lebih cepat berbanding bot untuk ke rumah panjang Jinggat. Selain itu, dalam petikan cerpen ini juga ada menunjukkan pandangan Jinggat yang serba salah setelah ketibaan aku ataupun namanya dalam watak itu, iaitu War. Apabila War dan rakan-rakannya, apabila cuma Jinggat yang berpakaian sesuai dengan norma tradisi mereka berbanding anak buah dan gadis-gadis di balik pintu yang berpakaian moden dengan pergaulan bebas dan makeup tipis di wajah. Selain itu, persoalan kedua ialah persoalan mengekalkan tradisi dalam menyambut tetamu. Sewaktu aku sampai ke pangkalan, terdapat seorang lelaki tua yang berada di situ. Seterusnya gong dimainkan sebaik ketibaan pelancong yang turun dari bot untuk ke pangkalan. Dan aku dihidangkan dengan air tapai, gadis dengan kostum yang penuh dan lengkap dan mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Setelah ketibaan mereka turun dari bot, puisi selamat datang dinyanyikan diiringi dengan bunyi gong dan gendang dan dinyanyikan juga oleh lelaki iaitu Jinggat.
Seterusnya, kumpulan pelancong iaitu aku dan rakan-rakannya mula merasa menyenangkan dengan sambutan yang diberikan. Contoh apa yang menyebabkan aku berasa menyenangkan ialah aku meminum air tapai sehingga membuatnya pening kepala, dan Nani pula terlihat gembira dengan suasana tempat baru yang agak menyenangkan, dan upacara diteruskan dengan ritual di atas rumah panjang. Seterusnya kita teruskan ke persoalan ketiga iaitu persoalan pandangan negatif terhadap golongan primitif. Watak utama yang menggelarkan dirinya aku tu, dia berfikiran bahawa tuan rumah nanti ni dalam sebelum atas bot lagi sebelum dia sampai ke rumah panjang, aku tu dia berfikiran bahawa tuan rumah nanti adalah manusia biasa tetapi dia garang, hidup dengan penuh kolektif, penuh ritual, adat istiadat, pemujaan dan segala upacara kata-kata gaib yang asing. Sedangkan setelah aku dan rakan-rakannya tiba ke sana, rumah panjang, anak-anak buah jinggat tidak lagi mendedahkan badan, malah potongan rambut mereka hebat dan tidak lagi mempunyai lubang telinga yang besar. Okey, ada apa-apa lagi penerangan? Moderator? Ada apa-apa lagi penerangan seterusnya? Saya tamatkan di situ sahaja. Okey. Terima kasih kepada Saudari Marina atas penerangan yang sangat jelas tentang persoalan tersebut. Okey. Dapat kita lihat kan segala persoalan itu sangat berkait rapat dengan jalan cerita dalam cerpen kan, membuatkan kita bila baca cerpen tu kita rasa betul-betul kita yang berada sebagai pelawat pergi ke tempat jinggat tu kan. Ada dipersembahkan dengan persembahan, tarian, dan terpaksa minum air tapai. Saya rasa kalau bagi pihak saya sendiri, saya akan fikir 2-3 kali Pening untuk dah. minum. Betul, sebab kita tahu kan kehidupan mereka ni masih dalam keadaan yang sangat pentingkan adat, budaya, dan tapi jika kita tak cuba, perkara tu hanya sekali seumur hidup. Jadi boleh minum tapi jangan banyak, okey? Pesanan khidmat masyarakat. Okey. Baiklah, okey, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Nampaknya panel kita yang ketiga sudah membuka, kita sudah bersedia daripada tadi, okey, menunggu gilirannya untuk bercerita tentang nilai dalam cerpen Sehari Dalam Hidup Jinggat. Okey, saya persilakan Saudari Batisha. Okey, terima kasih buat moderator kita yang sangat comel pada hari ini. Dan terima kasih kepada panel-panel yang lain juga. Okey, izinkan saya untuk menerangkan tentang nilai murni. Okey. Okey, seperti mana yang kita sudah maklum, nilai-nilai murni ni merupakan amalan yang baik yang perlu ada pada setiap orang supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikenaki dalam masyarakat. Setuju semua? Setuju, saya setuju. Okey, jadi di dalam cerpen Sehari Dalam Hidup Jinggat ini, kita dapat lihat nilai murni keberanian. Hal ini dikatakan demikian kerana watak utama iaitu aku dan Nani amat berani walaupun mereka ni tahu bahawa mereka tidak pernah sampai ke tempat tersebut yang di mana bahaya dan menakutkan. Mereka ni tetap berani ke rumah tersebut walaupun tuan rumah tersebut hidup secara kolektif, penuh ritual, ada istiadat, pemujaan dan segala upacara kata-kata gaib yang di mana sangat asing. Jadi cuba panel-panel yang lain bayangkan, kalau kita berada di tempat mereka ni, kita ni berani ke nak buat perkara tersebut? Cuba bayangkan. Panel kita pertama geleng kepala. Panel kita bersama. Okey. Memang mantap lah nak buat kan. Okey. Jadi diorang ni memang sangat beranilah ambil risiko untuk pergi ke tempat sebegitu. Okey. Seterusnya nilai murni kebijaksanaan. Berdasarkan cerpen Sehari Dalam Hidup Jinggat ni, kita dapat lihat bahawa watak Connie Aping ni bijak kerana boleh berbicara lebih dari satu bahasa. Hal ini kerana dia menjadi jurubahasa kepada sekumpulan pelawat yang datang dan juga kepada jinggat. Dia juga menterjemah bahasa yang disampaikan oleh jinggat ini kepada pelawat di dalam bahasa Inggeris. Jadi jelas kat sini bahawa Connie Aping ni amat bijak dalam bahasa orang asli dan bahasa Inggeris. Nampak tak betapa bijaknya Connie ni? Walaupun dia hanya penduduk tempatan, tapi dia boleh berbahasa Inggeris. Betul, saya sokong. Padahal Connie tu tahu pelawat tu hanya dalam kalangan orang tempatan yang boleh berbahasa Melayu, tapi dia pilih untuk berbicara dalam bahasa Inggeris
dan tunjukkan betapa profesionalnya dia menyambut tetamu yang datang ke tempat Betul. jinggat tersebut. Okay. Betul tu. Bijak moderator kita. Macam Connie. Okay, bukan tu je nilai. Ada lagi satu nilai. Nak tahu tak apa? Okay, nilai nilai bantu-membantu. Okay, seperti mana yang kita tahu, bantu-membantu merupakan amalan yang perlu ada dalam kehidupan. Jika kita bantu-membantu antara satu sama lain, kita akan dapat menolong orang yang berada di dalam waktu kesusahan. Jadi, berdasarkan cerpen dalam hidup jingga ini, kita dapat lihat bahawa watak aku ni, dia amat keletihan kerana waktu itu dia baru tiba di destinasi yang diorang tiba tu. Jadi, mereka ni perlu lompat keluar dari bot tu. Untuk dah sampai tempat tu, diorang perlu lompat keluar dari bot tu. Jadi, watak aku ni dia hampir nak jatuh waktu sampai tu. Jadi, ada seseorang yang bantu selamatkan dia. Jadi dekat sini kita nampak watak nilai bantu-membantu ni, nampaklah kat sini nilai bantu-membantu dia ni. Setelah Sebab setengah orang kalau dia rasa dia dah penat, dia rasa dia dah letih, dia tak akan nak tolong kalau dia tak ada nilai yang baik. Betul. Jadi seseorang ni dia selamatkan watak aku ni tadi, menyebabkan dia terselamatlah daripada jadi apa-apa kecederaan. Macam tu. Okay, itu sahajalah daripada saya. Dari aspek nilai ni saya serahkan kepada moderator kita. Okey, terima kasih kepada saudari Nurbatisha atas penerangan tentang nilai-nilai dalam cerpen Sehari dalam Hidup Jinggat. Okey, sangat jelas dan sangat bertepatanlah dengan jalan cerita yang disampaikan dalam cerpen ini. Okey, sebelum saya menutup bicara karya kita, ada sebarang soalan daripada panel? Semua jelas? Tak ada. Tak ada soalan. Okey, baiklah. Dengan berakhirnya penerangan daripada panel terakhir kita, maka berakhirlah sesi bicara karya kita pada hari ini. Okay, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua panel kerana sudi meluangkan masa bersama-sama menyuarakan pendapat, memberikan idea dalam berkongsi tentang tema, persoalan dan nilai dalam cerpen Sehari dalam Hidup Jinggat. Okey, jadi saya harap segala apa yang kita bincangkan dapat memberi manfaat dan pengetahuan baru kepada semua panel. Okey, dan terakhir saya selaku moderator ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan tutur bahasa. Okey, dan jika terdapat peluang dan masa, kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Okay.